Assalamualaikum, nama saya Nur Fatih Syazwani binti Majulaini, nombor matriks 284618. Coronavirus COVID-19 mula dikesan di negara China iaitu pada 7 Januari 2020 di Wuhan, China. Dalam masa yang singkat, penyakit tersebut telah tersebar dan kes semakin meningkat di negara-negara lain. Sebagai contoh, Thailand, Nepal, Australia dan Jerman. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan dengan gejala demam dan sakit tekak. World Health Organization iaitu WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada 20 Mac 2020 di seluruh dunia. Pandemik menurut Fauzi Suhaimi Mac 2020 merujuk wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Wabak ini akan mengancam kawasan yang lebih luas seperti sebuah negeri, negara, benua atau mungkin juga seluruh dunia jika dibiarkan melarat. Fauzi Suhaimi 2020 juga menjelaskan bahawa pandemik bermula daripada penularan wabak pada peringkat epidemik. Ia merebak secara meluas sehingga tidak dapat dikawal dan mampu membunuh ramai orang dalam masa yang singkat. Isu pandemik COVID-19 ini juga telah memberi impak dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan sekolah yang merangkumi bidang sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Faika binti Muhammad Nur dan matrik nombor saya ialah 284236. Seterusnya adalah kesan COVID-19 kepada masyarakat. Kesan yang pertama ialah anggota masyarakat akan banyak yang mengalami kemurungan dan keresahan. Hal ini adalah kerana interaksi secara dua hala dan komunikasi antara manusia adalah merupakan satu perkara yang penting untuk kita hidup secara bermasyarakat. Dan ini adalah perkara yang diiktiraf oleh kita. Lumrah kita sebagai manusia adalah untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Oleh itu, bila berlaku masalah COVID-19 ini, masyarakat mengalami kesusahan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan seperti tidak boleh pergi ke pusat-pusat komuniti. Oleh itu, masyarakat akan berasa resah dan murung, akan cenderung untuk berasa resah dan murung kerana tidak boleh keluar untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia yang lain. Yang kedua kepada masyarakat ialah pendapatan masyarakat akan terjejas. Hal ini adalah kerana bila berlaku polisi penjarakan sosial dan masalah COVID-19 ni akan adalah peraturan-peraturan yang menyebabkan sebahagian premis-premis tidak boleh untuk melakukan perniagaan, menyebabkan peniaga hilang, tak dapat untuk menjana pendapatan. Oleh itu, dalam masa yang sama mereka akan memecat pekerja-pekerja mereka, menyebabkan pekerja-pekerja mereka juga tidak boleh untuk menjana pendapatan. Oleh itu, ini akan menyebabkan pendapatan masyarakat terjejas. Kesan yang seterusnya adalah kesan kepada sekolah. Kesan yang pertama ialah penutupan sekolah secara besar-besaran akibat COVID-19. Hal ini adalah kerana bila sekolah ditutup, motivasi pelajar akan merosot dalam belajar dan dalam masa yang sama keputusan peperiksaan mereka akan menjadi semakin teruk. Dan dalam masa yang sama, grade purata pelajar akan menurun dan menyebabkan prestasi sekolah merosot. Dan seterusnya, apabila kelas ini dijalankan secara online sebab sekolah tutup, hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan susah untuk menyediakan komputer riba untuk menjalani kelas-kelas secara atas talian. Yang seterusnya kepada sekolah adalah peperiksaan tidak boleh dijalankan seperti biasa. Hal ini menyebabkan guru-guru susah untuk memantau perkembangan prestasi pelajar. Kerana peperiksaan hanya boleh dijalankan secara atas talian semasa COVID-19. Oleh itu, guru-guru tidak boleh untuk melihat kebolehan sebenar pelajar apabila kerana jawapan yang dihantar semasa peperiksaan online ini tidak semestinya dijawab sepenuhnya oleh para pelajar. Dan pelajar juga tidak boleh menggunakan ilmu mereka dengan sebaiknya kerana bila menjawab secara atas talian, mereka akan cenderung untuk melihat nota-nota. Baiklah, seterusnya, saya Anderson Junisana James dengan nombor matriks 285676 ingin membentangkan dan menghubung kaitkan isu-isu yang telah dibentangkan sebentar tadi dengan teori-teori sosiologi dalam pendidikan. Baiklah, antara teori yang dapat dihubung kaitkan dengan isu yang dibentangkan sebentar tadi ialah teori interaksionisme. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui interaksi sosial, kebolehan berfikir masyarakat ataupun manusia dapat dibentuk. Jadi, apabila terdapatnya interaksi itu halal, maka masalah kemurungan dan keresahan dalam masyarakat akibat kesan daripada COVID-19 mungkin tidak akan berlaku.
Mengapa? Kerana manusia dapat berfikir apakah kesan sekiranya mereka mengalami kemurungan dan keresahan. Kenyataan ini jelas dibuktikan oleh Ritzer 1992 dalam prinsip asas teori interaksi simboliknya, di mana manusia boleh menjangkakan kemungkinan kesan tindakan dan membuat penilaian. Teori seterusnya yang dapat dikaitkan dengan isu yang dibentangkan sebentar tadi ialah teori functionalism. Apa yang kita tahu tentang teori ini? Teori ini memberi gambaran kepada kita bahawa setiap masyarakat ataupun individu dalam sesebuah institusi saling bergantung antara satu sama lain. Jadi dalam situasi ini, para pengetua sekolah harus berhubung dan berkomunikasi dengan para guru untuk membincangkan bagaimana mengekalkan prestasi pelajar ataupun grade purata pelajar akibat daripada penutupan sekolah secara besar-besaran, dan para guru juga harus berbincang antara satu sama lain bagaimana ingin mewujudkan suasana peperiksaan yang sebenar walaupun hanya sekadar atas talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Halimah binti Jensani akan bentangkan tentang penyelesaian terhadap masalah yang dibincangkan. Seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 memberi impak yang sangat besar kepada kesihatan mental masyarakat. Oleh itu, pihak kerajaan telah menyediakan bantuan talian sokongan psikososial seperti talian kasih 1599, KSK Jakin dan Befriended. Bantuan talian ini bukan sahaja percuma, malah dikendalikan oleh petugas yang pakar dalam bidang psikologi. Dengan ini, masalah mental yang dialami oleh masyarakat dapat dirawat dengan segera. Akibat pandemik COVID-19, masyarakat telah mengalami masalah kewangan. Oleh itu, pihak kerajaan telah menyediakan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih, antaranya program subsidi upah 4.0, di mana program ini akan mengurangkan kos pembelajaran premis perniagaan, manakala program insentif program Kerjaya GIG disasarkan pula kepada masyarakat yang menganggur atau kehilangan pekerjaan. Dengan ini, ia membantu masyarakat yang terkesan dari segi ekonomi dek COVID-19. Dari sudut sekolah pula, berlakunya penutupan sekolah secara besar-besaran. Oleh itu, pihak kerajaan telah menggantikan pembelajaran secara fizikal kepada pembelajaran atas talian (PDPR). Terdapat banyak isu yang berbangkit, maka pihak kerajaan telah mengambil langkah polisi dengan memberikan insentif kepada pengeluar atau penjual telekomunikasi dalam bentuk pelepasan cukai kepada pembeli yang tergolong dalam kategori B40. Terdapat juga pakej khas data internet bagi penggunaan pelajar serta penyediaan komputer riba dalam bentuk pinjaman. Para guru juga perlu melengkapi diri dengan ilmu pedagogi agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan pelajar tidak mudah berasa bosan. Dengan ini, pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan dengan lancar. Apabila berlakunya kesukaran menilai prestasi pelajar secara atas talian, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuka semula sekolah secara berperingkat. KPM telah mengutamakan murid yang mengambil peperiksaan besar seperti SIJS, Pelajaran Malaysia SPM, STAM, STPM, IGCSE, O-Level untuk hadir secara bersemuka bagi melakukan persediaan sebelum menghadapi peperiksaan secara fizikal. Pada fasa ini juga, pihak guru perlu mempunyai status lengkap vaksinasi sebelum hadir ke sekolah bagi mewujudkan kelompok komuniti yang sihat. Dengan ini, penilaian dapat dijalankan. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah menunjukkan kesan yang banyak kepada masyarakat dan sekolah. Interaksi sosial sememangnya melibatkan hubungan antara dua atau lebih individu atau kelompok di sesuatu tempat. Perkara ini membuktikan bahawa teori interaksionisme dapat menjejaskan hubungan interaksi sosial dalam masyarakat dan sekolah sepanjang wabak COVID-19 dalam tempoh PKP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Malaysia. Namun, masalah tersebut dapat ditangani untuk membantu masyarakat dan pihak sekolah. Hal ini mampu memberi peluang kepada setiap golongan mempunyai harapan untuk meneruskan kehidupan seharian.